Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli amma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat saya Ustaz Razali selaku imam pada malam ini, Barisan Ahli Jatah Kuasa Surau Asy-Syakirin, Jatah Kuasa Taman Desa KPMP. Seterusnya tuan-tuan dan jemaah bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpah kurnia-Nya. Allah masih izinkan kita berada di dalam majlis ilmu Rawdatun min Riyadhil Jannah, satu taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini belum tentu lagi kita dapat perolehi pada hari-hari yang mendatang atau saat-saat yang mendatang. Kadang-kadang kita melihatkan sesuatu kebaikan itu kita akan merasai lalunya dia berlalu begitu sahaja. Tapi orang yang sentiasa mencari kebaikan, apabila disekat kebaikan itu baru dia merasa lisan. Tapi bila dah hilang sekatan tersebut, masih lagi tak berubah. Itu sifat manusia. Jadi pada malam ini orang yang berkesempatan hadir di taman-taman Allah, di mana para malaikat pun bersama kita, mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita hari ini, asbab kita berada dalam majlis ilmu walaupun seketika, walaupun sesaat. Allah mohon ampun pada sahabat-sahabat yang berada di dalam majlis ilmu, majlis zikrullah, majlis-majlis yang seumpama ini, walaupun kita sibuk dalam kehidupan seharian. Dan esok belum tentu lagi kita mampu hadir. Kalau tak pun kerana sekatan kot umur kita, kan? Dan ini pun mungkin malam-malam terakhir sebelum malam esok ataupun malam seterusnya, kita pun tak tahu. Apabila dikuatkuasakan PKP, seharusnya kita mengetahui akan SOP dia. Dah tak ada lah pengajian seumpama ini, kan? Jadi Allah beri peluang lagi pada hari ini. Dan selepas itu bila pula Allah malam, belum tentu lagi. Dan umur kita pula belum tentu lagi. So setiap kebaikan yang ada, setiap kebaikan itu yang dalam Al-Quran kata fastabiqul khairat, maka berebut mengejarkan amal kebaikan. Sebab belum tentu lagi ada kebaikan, ruang-ruang kebaikan yang lain yang mampu untuk kita laksanakan. Pelbagai kebaikan yang ada atas muka bumi ini, yang paling mudah tadi ada duduk sini pun, malaikat angkat doa kita, malaikat ampunkan dosa, mohon pada Allah ampunkan dosa orang yang berada di dalam majlis ilmu dan sebagainya. Subhanallah, mudah-mudahan kita istiqamah dan doa agar sentiasa berdoa setiap masa agar pandemik yang berlaku pada masa ini akan reda dan memberikan lagi ruang kepada kita umat akhir zaman ini untuk berada di dalam majlis-majlis ilmu zikrullah sepanjang masa, insya-Allah. Hari ini kalau tentang sekolah, kan, sekolah 1001 rasa terbeban seolah-olah macam tu. Kekalutan itu saya merasa ini Tuhan yang tahu. Malam tadi tak boleh nak tidur, 23 pagi dan sebagainya. Menyesalkan untuk hari ini, menyesalkan dengan pemantauan juga hari ini juga nak waktu kekalutan mula boleh datang hantar anak pasti dah tak boleh pula last minute, buat segala-galanya. Rasa kalut tu Tuhan yang tahu. Tapi saya balik menung tak kepala dia, Allah, ini adalah baru kekalutan kita di dunia dalam saat-saat seperti ini. Bagaimana kalutnya kita di padang mahsyar, bagaimana sebelum padang mahsyar, bagaimana kalutnya kita kalau Allah takdirkan kita berada waktu-waktu sakaratul maut
kalut dia tu lebih lagi. Di padang mahsyar apatah lagi lebih kalut daripada sekalut yang ada sekarang. Kalau kita tengok sibuknya di pasar, sibuknya di hospital bila ada kes dan sebagainya, itu baru sedikit sangat juzuk-juzuk kesibukan yang akan berlaku di padang mahsyar lah, dengan ribuan, dengan jutaan, dengan bilion umat yang dibangkitkan pada satu tempat. Mana tak kalut, semua nak menyelamatkan diri. Allahu Akbar. Saya pun risau juga, kita pun sibuk-sibuk dunia. Sampai hari ni pun baca Quran dalam kereta je, sambil baca pasal Quran, kita dengar itu je, tak ada duk kalut-kalut sangat. So hari ni insyaAllah kita sambung pengajian Bahrul Mazi kita, pengajian Bahrul ini. Sebagaimana yang saya sentiasa maklumkan, saya bukanlah siapa, saya sekadar membacakan dan kita menyambung warisan-warisan orang terdahulu, ulama terdahulu yang penuh dengan keberkatan. Mereka menulis kitab, mereka meletakkan, memanjangkan ilmu-ilmu Allah ini kepada kita, anak cucu cicitnya. Kita telah pun membicarakan Bahrul Mazi jilid yang ke-15 ini, iaitu bab berkaitan tentang fitnah. Kita telah pun masuk ke bab yang 34. Bab ke-34 ni panjang dia punya hadisnya, iaitu bab ma jaa fi alamatil hulul masihul wal sakhfi wal khasfi. Bab yang telah datang pada dia menyatakan hadis yang membicarakan tanda yang berhak turun bala, hapus rupa asal, dan berhak ditelan bumi ke atas umat Islam. Kan dalam hadis ini dia ada dua, Allah akan memperlihatkan kepada kita orang lain, kita tentang bagaimana akan berlakunya berhaknya turun bala yang berupa bertukar rupa asal manusia itu dan juga ditelan bumi. Apakah asbab yang menjadikan bala itu turun seumpama ataupun sedemikian? Kita telah bicarakan dalam beberapa pertemuan kita sebelum ini. Sebagai kita ingatkan kembali, antara lain yang telah dibicarakan iaitu tentang harta rampasan perang, harta rampasan perang yang dipulun ataupun dimonopoli oleh kalangan pemimpin, raja-raja. Dia tidak dibagikan ghanimah itu seadilnya. Seterusnya amanah ghanimah itu tadi, dan seterusnya zakat menjadi semacam bayar denda. Rasa berat nak bayar zakat. Dan berat bayar zakat ni memang banyak terjadi pada zaman mutakhir ini. Tambah sekarang dengan ekonomi, tambah sekarang duit air Cina keluar. Bila kita kata sebut zakat, mula dah berasa so dalam bab zakat air Cina ni, ingat sesuatu yang dapat menjadi hak kita, dia ada dua. Sekiranya memang duit itu memberikan keperluan, sangat perlu, kita nak bayar hutang sana, hutang sini, buat modal sikit di sana sebenarnya, maka gugur zakatnya pada ketika itu. Tapi kalaulah dia ni orangnya biasa je, ada pun tak dapat keluar pun okey, tak dapat keluar, maksudnya duit dah ada, tak banyak dan sebagainya, dia dapat keluar duit Cina ni, duit LSP ni dan sebagainya, sederak dapatnya, maka wajib ke atasnya, tidak gugur zakat bagi dirinya, maka wajib dikeluarkan daripadanya 25%, 2.5% daripada bahagian yang diterima. Kalau 10,000, 250 begitu. Jadi itu keadaannya. Jadi kalau zakat itu dia rasa dah dapat sebut, lepas tiba-tiba nak kena keluar bayar zakat, maka dia berasa berat, rasa seolah-olah denda. Ini adalah antara boleh turun bala Allah seumpama itu. Okey, menurut kehendak isteri sebagai hawa nafsu. Ini telah kita bicara pada pertemuan sebelum ni. Kalaulah kita terlalu melampau mengikut hawa nafsu isteri,
yang atau arti kata lain dalam Ibrahim Qomah, dayus, sangat dayus pada suami, tanggungjawab suami dan sebagainya, maka itu juga boleh mendatangkan bala Allah yang boleh berupa bertukar rupa dan ataupun ditelan bumi. So pada malam ini kita akan sambung qala musannif rahimahullah taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa aqqa ummahu, dan derhaka ia akan ibunya. Ini antara asbab boleh turun bala seumpama itu. Masalah yang ke-176, derhakakan ibu itu tanda mustahak atau tanda yang asal turun bala Allah atas yang memperbuatnya. Seperti seorang ibu ada ibu, seperti seorang yang ada ibu, apabila bercakap ia dengan ibunya itu dikasar-kasarkan dua. Maksudnya bercakap dengan ibu dengan nada yang keras, kasar. Ini antara sifat ataupun apa dipanggil tanda bagaimana seseorang itu yang dianggapkan derhaka menerusi kitab ini, menerusi pengarang kitab ini. Yang pertama, bercakap dengan ibu dikasar-kasarkannya jua. Yang kedua, dan apabila disuruh ibunya akan dia enggan dan tidak mahu bermacam-macam dalihnya dan telah diada-adakannya. Maka ini sifat yang kedua yang menunjukkan kita boleh jadi derhaka, jatuh derhaka kita terhadap ibu kita, ialah apabila disuruh ibu pada dia enggan mahu, tak mahu nak buat, tolak, ataupun dia bermacam-macam alasan untuk tidak melakukannya. Ini kata kitab ni, bukan kata saya. Jadi ini adalah sifat juga antara yang boleh membawa sifat kederhakaan. Wal'iyazubillah. Orang yang masih lagi ada ibu, saya selalu cakap, kalau saya selalu jumpa cikgu-cikgu yang kadang-kadang dia bagi tahu masalah, Ustaz saya tak boleh nak datang hari ni Ustaz, mak saya nak bawa mak saya pergi hospital, Ustaz saya kena jaga mak saya dan sebagainya. Saya selalu cakap kepada dia, untung kamu kerana kamu mempunyai ladang pahala yang sangat luas. Sebab bila saya sebut itu, saya sentuh terasa pada diri kita, sebab kita tak dapat dah ladang pahala itu. Sebab saya yakin dan sepenuh-penuh keyakinan kita, saya sendiri dan adik-adik dan semua kita, apabila kita berada di sini, apabila apa yang kita kecapi sekarang adalah hasil daripada doa mustajab ibu itu sendiri. So bila mana seorang ibu dah tak ada, jadi kita dah terputus doa ibu itu. Tapi kita boleh untuk menyampaikan ataupun berbakti kepada ibu, walaupun ibu kita dah tak ada, tapi doa ibu tu dah terputus. Jadi beruntung sangat orang yang masih ada ibu untuk laksanakan tanggungjawabnya, dan tolong berhati-hati jangan sampai terletak padanya ialah kederhakaan itu. Yang ketiga, dan apabila ibunya meminta tolong apa-apa lalu tiada dipedulikannya. Yang tadi dia bagi dalih, maksudnya ibu buat sesuatu, ibu minta sesuatu, dia berdalih. Dia tak nak buat, dia berdalih-dalih, beri alasan. 1000 reason, 1001 alasan untuk dia tak nak lakukan. Yang ketiga ini, dia langsung tak nak tolong, langsung tak peduli, buat dengar tak dengar je. Tolong nak dengar tak dengar dia. Maka itu adalah kategori derhaka kepada ibu. Yang keempat, dan apabila ibunya melarang apa sesuatu yang tidak disukainya, langsung memaki ibunya itu dan disumpahnya. Ibu larang benda yang dia tak suka, dia ibu larang. So ibu larang, Wais Uzai, ibu dia larang, maka dia benda tu dia suka, dah tak lagi pula, siap dengan maki hamun lagilah, itu lagi besar lah.
besar kederhakaannya kepada ibu tersebut. Ini pun berhati-hati. Anak-anak muda sekarang, kehendak anak muda beza dengan kehendak orang tua. Kita pun dulu pernah begitu kan. Ada benda yang kadang mak nak begitu, dia nak ikut acuan dia, tapi kita tak apa setuju. Sebab kita seolah-olah kita lebih pandai daripada dia. Iyalah, seolah-olah kita belajar, kita pandai, kita belajar kan. Takkan itu tak boleh begitu. Seolah-olah macam tu. Tapi ini adalah suatu juga sifat. Kalau nak tolak, kalau nak apa dan sebagainya, tolaklah dengan cara yang beri peluang, beri penjelasan yang terbaik, agar kita tidak kategorikan melukakan hati ibu. Sekarang memang ibu dan ayah sentiasa menyembunyikan luka hati teriris akibat daripada tindakan anak-anak. Tapi kalau kita ada ibu, kita kena faham yang tu. Jadi kita kena sentiasa minta maaf, minta biar sampai satu ketika dia akan lepaskan sesuatu yang terbuku hati dia terhadap diri kita. Dia ada simpan kadang-kadang tu tindakan kita tak bila-bila dulu ke masa kita muda-muda tu. Dia ada benda yang tersimpan, tapi dia simpan, tapi dia akan rasa. Tapi kalau boleh kita dapat korek tu, kira A lah. Dapat korek tu, kita akan dapat A, bermaksud dia akan redha balik. Walaupun benda tu dia sendiri pun dah lupa, kadang-kadang dia tak ingat, tapi dia pernah menyatakan ketidaksetujuan itu. Maka kalau kita dapat minta ampun, biar dia ingat balik pun, itu adalah yang terbaik. Dan dalam kitab ini, dan apabila ibunya sakit lalu dibiarkannya, na'udzubillah, orang sakit dibiar-biar, macam ingat tangga, indah tak indah aja. Adik-adik ramai, ya Allah, ada sesuatu. Saya sangat respect, saya sangat salute, saya sangat hormat pada mereka yang kadang-kadang saya lihat diri saya, terus sebagainya, dia berkorban dalam kehidupan dia. Contoh, dia ada peluang kerja tempat lain, tapi oleh kerana ibu dia sakit dan sebagainya, dia balik kampung, buat urusan, duduk di kampung, carilah kerja-kerja apa keluar di kampung, atas dasar dan pendam diri dia bahawa dia nak berkhidmat, berbakti kepada ibu dan ayah. Itu yang saya sangat senang. Tewas saya kalau begitu. Itu pasal dulu saya usaha sekali-kali pun, walaupun dapat namanya ke Sabah, dapat nama untuk posting ke Sabah, saya anak yang terakhir. Mak tu dia mengharap sangat agar kita duduk dekat dengan dia, maksud duduk dekat dia. Mahu tak mahu lah pergilah sampai ke masa tu dekat jabatan Kementerian Pendidikan sana. Masa tu Jabatan Pendidikan Islam Damara. Dulu, sekarang ni bahagian pergi Melayu. Punya nama kita memang dulu dah di Sabah dah standby dah di Sabah. Jadi kita merayu dengan alasan mak kita dah tua. Dia pun cakap, mana ada mak muda daripada kamu, habis pun kena begitu maksudnya kan. Tapi buatlah apa cara sekalipun. Tapi orang-orang yang sampai sekarang ni ada, antaranya yang dia balik kampung, tak apalah, korbankan kehidupan aku di KL dan sebagainya, aku balik kampung, kawan-kawan aku nak jaga ibu orang tua dan sebagainya. Itu sangat respect. Maka yang demikian itulah setengah daripada rupa derhakakan ibu. Begitu juga kalau derhakakan bapa. Apakala ada berlaku demikian, maka itulah satu tanda mustahak ataupun mustahil, wajib turun bala Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Bab berderhaka kepada ibu dan ayah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa barra sadiqahu wa jafa abahu, dan berbuat bakti serta berbudi kepada taulan handainya, dan berkasar-kasar ia dengan bapanya. Masalah berbakti kepada taulan handai dan berkasar dengan bapa itu satu daripada tanda wajib turun bala, tanda yang tak dapat nak tolak dah bala. Iaitu seperti seorang ada taulannya, ada kawan dia, ada sahabat handai dia, kawan-kawan dia,
Dan ada bapanya, maka tawalan itu sehabis-habis peliharanya. Kita jaga kawan kita lebih daripada kita jaga bapa kita. Terjaga lebih, kita ambil kehendak kita berkawan itu, atau janji temu dengan kawan itu lebih diutamakan daripada dengan berjanji dengan ayah. Kalau contoh minggu ni, ayah dah plan dah nak buat sesuatu, nak kita ada dan sebagainya, tapi kita kata, oh tak boleh ayah, saya tak boleh nak tolong ayah lah, saya dah ada janji dengan kawan. Tu ayat tu biasa kan? Maka itu juga dikupas dalam hadis ini, wa barra sadiqahu wa jafa abahu. Barra, beri kebaikan, berbudi, berbaik dengan kawan, tapi lebihkan, dia melebihkan daripada dia berbakti kepada ayahnya. Seperti seorang tawalan dan ada bapanya, maka tawalan itu sehabis-habis peliharanya, serta dihormatinya, segala tempat duduknya dan tempat tidurnya, dan semakan seminum dengannya, dan cukup diberi pertolongan apa susah payahnya yang sebagainya. Maksudnya lebih, kalau apa pun dengan kawan nombor satu. Tetapi bapanya tiada ia peduli akan ia, yakni dibagi contoh antara beberapa perkara yang diberikan. Pertama, kalau datang kepadanya tidak dipandangnya dengan pandangan hormat dan tidak didudukkannya di tempat yang sepatutnya. Contoh, kalau dia bekerja, tiba-tiba ayah datang dari kampung. Ini biasa dalam slot adegan drama lah, episod kan, drama kan. Ayah, anak bekerja hebat, mewah sebagainya, tiba-tiba ayah datang selebih, ya kan? Biasa tu dalam drama Melayu memang lah kalau bab dia tu, kita tahu dah babak itu kan. Jadi dia datang, maka dia tak mengaku. Satu, dia buat sibuk, dia rasa malu, dia rasa apa ayah datang ni, macam ganggu kerja dia dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, jikalau bapanya mahu tidur, tidak diindahkan tempat tidur yang patut setaraf dengannya. Bapa nak tidur dengan enak, dengan elok. Ini kalau ada konteks ni dalam bab rumah kampung dengan rumah kita duduk sedap, lenda tidur. Rumah kampung ayah duduk, ibu duduk, bocor sana sini, tak ambil indah, tak ambil heran. Na'udzubillah min zalik. So kita jangan buat sedapat mungkin, jangan buat kita ni terlalu lebih daripada apa yang diperoleh oleh ibu dan ayah. Melainkan kalau ayah reda, ayah dapat dah, ayah dah betulkan rumah ayah, apa rumah dan sebagainya, tak apalah, kita bolehlah nak atas kebebasan kita. Tapi kita ni hidup mewah dan sebagainya, ayah dibiarkan dia jadi macam biarkan begitu, rumahnya tak diselenggarakan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah lah, orang yang sedang ramai yang bagi hadiah rumah dan sebagainya kan, banyak pada ibu ayah. Dan jikalau bapanya itu memakai dengan compang-camping dan ia ada cukup boleh menyalin bapanya, tiada ia pedulikan pakaiannya dan makanannya, seperti ia makan daging dan bapanya dibiarkan makan garam dan apa-apa yang tidak bagus. Perbezaan beza tadi yang kita ulas tadi, dia beza lebih, dia makan sedap-sedap, sedangkan kampung tengok rupanya dia tak ambil tahu pun ayah dia dalam keadaan, ibu dia keadaan makan macam mana dan sebagainya. Ini juga dalam konteks derhaka yang boleh wajib turun bala. Tak ada siapa nak boleh halang bala itu turun. Dan ia serta taulannya menunggang dan bapanya dikeraskannya berjalan kaki. Dia pakai superbike, ayah dia pakai motor biasa je, ataupun jalan kaki je, tidak dia nak ambil ayahnya pun dan sebagainya kan. Pendeknya, orang lain dipermuliakan dan bapanya dihinanya dari segenap perkara. Maka apabila berlaku demikian itu, maka itu tanda mustahik, wajib ataupun hak berhak Allah turun bala kepada umatnya. Nampak sekarang terlalu banyak dah. Ini tanda-tanda ni terlalu banyak dah. Terlalu banyak sangat sifat Ar-Rahman Allah itu kepada kita. Sabda Nabi SAW lagi, kita tak boleh nak lama-lama kan.
wartafa'atil aswatu fi masajid, dan hingar-bingar dengan meninggikan suara sorak dan tempik dan sebagainya di dalam masjid, di dalam rumah-rumah Allah. Ini macam bergaduh ataupun kadang-kadang meninggikan suara di dalam masjid yang membuatkan suatu suasana masjid itu macam pasar. Maka itu juga adalah larangan ataupun bukan larangan, itu adalah satu larangan. Berlaku je begitu, maka berhak turun bala Allah Subhanahu Taala. 178, masalah hingar-bingar di dalam masjid-masjid. Sungguhnya hingar-bingar dalam masjid itu telah banyak berlaku pada zaman kita ini. Istimewa pula di dalam masjid Jami' yang besar-besar dalam negeri Mesir. Padahalnya masjid itu bukanlah tempat berhingar-bingar dan tempat bertempik sorak, bahkan tempat berbuat ibadah. Tempat berbuat ibadah, dan ianya ialah rumah rahmat Tuhan. Pada kira-kiranya sesiapa masuk ke dalam rumah rahmat Allah, tiadalah sayugianya hingar-bingar dan tepik sorak dan bersukaria, dan tidak sayugianya berpaling daripada memperbuat ibadah. Sebab dalam rumah Allah sifatnya orang nak beribadah, bukan untuk nak berjerit-jerit. Yang dua orang belakang tu rupa tu kan, tapi dah tak reti. Boleh kita misalkan dengan seorang masuk ke rumah raja besar. Adakah boleh kita langgar laku dan buat riuh rendah dan hingar-bingar? Maksudnya kalau kita masuk istana, bolehlah kita nak jerit-jerit. Masuk rumah menteri besar, masuk rumah orang politik ke apa dan sebagainya. Nak masuk rumah wakil rakyat kita tak boleh lah, buat COVID. Suspek COVID, bukan suspek, memang ada COVID kan, positif COVID. Jadi tak boleh. So kalau kita masuk rumah dia selamba, kita nak jerit-jerit, mana mahu kan? Itu rumah orang besar. Apatah lagi ini rumah Allah, rumah Allah. Dan demikianlah juga masjid-masjid itu, iaitu rumah-rumah rahmat Tuhan Malik Al-Mulk, Malikul Mulk. Apabila masuk ke dalamnya, hendaklah masuk dengan tawadhu'. Kadang-kadang kita sendiri pun lambat nak kejar takbir pertama. Orang dulu, orang alim lama ni, dia kalau dia takut dia tinggal takbir atau ula ni, takbir pertama ni, udah sampai ke surah bila nak rukuk tu, mereka dah tak sampai ke depan dah. Dia mengangkat sampai saf belakang mana yang boleh, dia angkat takbir kat situ je. Kita cuba buat kopi tu. Oh, bising dah. Masuk-masuk sampai dekat tangga tu, orang nak mula Allahu Akbar. Kalau orang-orang yang dulu, dia akan terus angkat takbir situ je, sebab nak ikut takbir pertama tu. Itu biasanya saya sendiri buat kan, itu amat dan sebagainya. Okay, itu sikap. Maka orang alim lama dia dengan tunduk tawadhu, dengan ada adab rumah-rumah Allah. Dia tahu ini keberkatan, ini semua wakaf orang, rumah Allah yang penuh dengan keberkatan. Dan menuju kiblat langsung menghadap Allah dengan mengerjakan solat tahiyatul masjid dan lain-lainnya daripada ibadah. Hingga kata setengah ulama, membaca dan berdoa pun di dalam masjid itu hendaklah perlahan-lahan, biar kedengaran telinga sendiri sahaja. Kerana masjid itu tempat orang-orang datang solat fardu dan sunat. Maka apabila dikuatkan suara dengan membaca dan berdoa, maka jadi ragu dia ke atas orang yang solat. Maka apabila berlaku dan beribadat hingar-bingar dalam masjid itu, maka ianya satu daripada tanda mustahab Tuhan turun bala. Ini kitab kata. Kita dah pakai mic ni pun ya. Ini biasa tapi ini teguran pada saya juga. Dan kadang-kadang kita jadi imam dan sebagainya, kita tahu kadang-kadang kita lepas solat nak berwirid sebagainya. Maka kalau kita tengok di kadang belakang nampak macam ada lagi orang telat solat, maka kita kena jauh kalau mic ni. Kita jauhkan, kadang-kadang orang kata bodoh ni. Jadi ini dari segi satu adab dalam masjid, ataupun kita tanda terus mic ni. Tanda terus mic, kita berwirid dalam bentuk macam tu sampai betul sekali menjaga adab.
Seterusnya sabda Nabi SAW lagi, wa kana za'imu qaumi arzalahum, wa kana za'imul qaumi arzalahum. Ini yang keberapa tadi ya? Dan adalah yang menjadi penganjur ataupun kaum dan pemimpinnya adalah orang hina-dina daripada mereka itu. 179 masalah orang hina-dina jadi pemimpin kaum. Orang yang hina tapi jadi pemimpin, diangkat menjadi pemimpin kaum. Zaman sekarang kan banyak orang bersungguh-sungguh dan sebagainya. Lepas tu dia boleh pula, kita pun tak tahu, tapi boleh pula berbangga, aku SPM pun tak ada tapi orang pakai aku. Ini sebenarnya suatu penghinaan kepada kaum itu sendiri. Kalaulah dia buat macam tu tapi dia ikhlas semua, dia tak payah cerita yang tu, sebab boleh hilang hormat orang pada dia, dan dalam masa sama dia tidak menjadikan gambaran bahawa orang yang hina boleh mampu untuk menjadi pemimpin pada kaum. Maka ini satu daripada tanda mustahil turun bala, iaitu apabila jadi pemimpin kaum itu orang hina dan jahil serta tidak taat kepada Allah. Pemimpin tidak taat kepada Allah, na'udzubillah min zalik, itu diangkat sebagai seorang pemimpin. Ingat lagi kata Imam Syafi'i dalam satu pesannya yang mana kamu duduklah bersama dengan orang alim ulama yang orang itu sentiasa ditolak oleh orang fasik, orang kafir dan orang munafik. Maksudnya orang kafir tak suka alim ni, orang fasik tak suka orang alim ni, orang yang banyak rajin buat maksiat memang tak suka alim ulama ni. Tapi kamu duduklah bersamanya kalau dia seorang pemimpin, kerana di situ ada rahmatnya, situlah kamu duduk sebagai rahmat. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi maksud kalau kita tengok sekarang ni, apa sahaja orang alim cakap semua kena dah. Apa sahaja isu dalam dunia, dalam negara kita, hak yang ni pak lebay juga yang kena. Pak lebay tak pasal-pasal, pak lebay. Pak lebay tak tanding pun pak lebay salah. Orang lain mati pak lebay salah. Yang ini pak lebay salah. Segala-galanya pak lebay. Orang tu steady je. So kena berhati-hati, sebab jarum-jarum kufar, jarum-jarum orang kafir memang akan menyucuk. Ini adalah sifat mereka. Bermula daripada kehendak dengan bermula yang dikehendaki dengan pemimpin kaum itu ialah orang yang mulia dan orang yang takwa, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya bahawasanya semulia-mulia orang yang sekalian kamu itu di sisi Allah ialah yang lebih takwanya daripada kamu. Surah Al-Hujurat, surah ayat yang ke-13. Dan maka apabila pemimpin itu orang yang takwa, maka ialah orang yang mulia. Dan jikalau tidak takwa, maka orang itu adalah orang yang hina. Nak jadi cari pemimpin pun sampai satu ketika kita kena cari pemimpin. Nak tengok pemimpin, pastikan nak tengok, kita test dia ketika mana? Waktu solat masuk waktu solat. Seseorang yang beriman, seseorang yang bertakwa, dia akan gelisah. Masuk je, dengar je azan, dia akan gelisah. Itu pemimpin yang patut kita hormati. Maka dia akan gelisah-gelisah dia akan berhentikan sesuatu problem dan sebagainya, dia akan ajak solat dulu. Tapi kerana azan ke? Azan. Tak apa azan, nanti kita mayang juga. Dia soalan-soalan lain-lain, tak takut dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Ramai ni. Jadi kita nak cari pemimpin, biar pemimpin yang takut pada Allah. Maka kita duduklah bersama dengan dia. Ada rahmat di sana, walaupun orang tak suka, walaupun orang benci. Benci itu adalah benci pandangan manusia. Sedangkan di sisi Allah, pandangan Allah di sisi Allah nombor satu. Banyak contoh, kita tak boleh nak tunjuk, tapi kalau kata baik pula sebagainya, tapi itulah hakikat. Itulah hakikat. Pada masa kita ini, di manakah kita mampu cari pemimpin kaum itu daripada orang yang takwa dan orang yang mulia itu, melainkan kebanyakan rajanya dan orang-orang besar-besarnya, penghulu-penghulu kampungnya disebut hingga kepada pegawai-pegawai masjid pun sekalipun, pemimpin pegawai masjid pun, atas
orang yang ahli maksiat. Ada di kalangan orang ahli maksiat, ada yang di kalangannya tahid judi, ada di kalangannya ialah tahid arak, ada yang kuat berzina dan main perempuan haram, ada yang kuat makan riba. Cukup pula dengan jahil, tidak mahu belajar dan meninggalkan solat dan barang yang difardukan Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Melainkan jarang-jarang yang ada seperti Soleh, seorang raja besar yang memerintah negeri besar di dalam alam ini, iaitu Raja Mesir sekarang. Ini yang ni pada ketika dia menulis, iaitu paduka yang maha mulia lagi yang sangat berbahagia, Farouk Al-Awwal. Itulah seorang raja besar negeri, pemerintah rakyat yang berbelian manusia dan berumur muda. Boleh dikatakan umur budak ada di dalam Soleh. Dan juga didapati sedikit pemimpin yang kecil-kecil di negeri lain, orang lain. Dengan kenyataan yang dikeluarkan ini, zahir pada kita mustahak turun bala ke atas manusia. Itu oleh sebab banyak zahir alamat bala yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kita ambil sikit lagi. Satu lagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ukrimal rajulu makhafata syarrihi, dan dipermuliakan seorang kerana takutkan kejahatan. Muliakan seseorang ke asbab kerana kita takutkan kejahatan, zalim dia, baru dia nak ugut kita, kita takut atasnya. 180 masalah menghormatkan seorang kerana takutkan kejahatan. Aku malas, aku takut dia, nanti kalau dia ribut aku, kalau dia sekat rezeki aku, kalau dia buang kerja aku. Jadi kita takutkan dia mengatasi berlebih-lebihan, takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini satu pula tanda mustahil turun bala ke atas manusia itu, iaitu dipermuliakan seseorang dan dihormatkan dia kerana takutkan kejahatannya dan celaannya, sifat kecilnya. Maka apabila datang seseorang itu kepadamu, lalu dengan segera engkau hormatkan dia dan telah engkau sediakan bagi tempat duduknya daripada kursi yang baik-baik dan bilik yang comel, dan engkau sorongkan kepadanya makanan dan memang maksudnya layan orang yang zalim ni, orang yang selalu buat zalim ni, layan dia macam-macam, dan minuman yang sedap, yang bagus, dan engkau duduk di hadapannya berbual berlabun dengan sehabis-habis mesra. Di dalam itu engkau sorongkan ke hadapannya barang yang mabuk daripada rokok, dia sebut ni, barang yang mabuk daripada rokok dan sebagainya, atau apa saja manisan. Semua itu dapat kepujian pada kamu. Kita layan dia tu, maka kita dapat dipuji. Macam kalau kita bahasa ni jack lah, kita buat sesuatu yang sebaik-baiknya dengan arti kata ada makna, ada udang sebalik mi dan sebagainya, dan kita takut pada dia. Aku telah pergi ke rumah si Anu, contoh dalam misalnya, aku telah pergi ke rumah si Anu, telah dipermuliakan aku dan dihormatkannya, diberikan aku makan dan minum yang sedap-sedap dan diangkat apa manisnya dan barang yang sedap-sedap padanya. Cukup sedia elok tempat duduk dan tempat makan minuman itu, dan tiada dikatakannya engkau itu tidak yang bagus, engkau ni bukan tidak bagus. Dia tak dicakap pun, diam dia, malah dia beri hormat. Tiada beri hormat, tiada beri makan, tidak duduk makan, makannya di atas tanah, tiada dijamunya teh sekalipun, tiada berkecek dengan mesra, macam sebagainya. Maka apabila berlaku menghormatkan seseorang kerana takutkan kejinya dan aibnya, maka itulah alamat mustahil ataupun alamat yang wajib turun bala Allah ke atas umat Nabi, umat Allah. Wajib turun bala Allah
Adapun jikalau membesarkan dan menghormatkan seseorang kerana bukan takutkan keji dan aibnya, bahkan menghormatkan itu ialah kerana membesarkan orang itu kerana tuanya dan kerana alimnya dan kerana ia orang yang berhormat, sebagaimana membesarkan dan menghormatkan secara tarafnya dan secara taraf orang yang menghormatkan tiada melampau-lampau dan tiada berhabis-habis diri berhutang dan pinjam meminjam dan penat lelah yang tiada berpatutan, maka itu tiada salah pada syarak, bahkan disuruh pula, sebagaimana bicara dalam masalah 181 dan 182 di dalam juzuk ini. Sabda Nabi SAW, wa syuribatil khumur. Ini sifat ataupun yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau buat lagi perkara ini, maka wajib turun bala Allah ke atasnya. Ini kita sambunglah nanti, iaitu berkaitan tentang banyaknya orang minum arak di akhir zaman. Ini antara kita telah bicarakan beberapa lagi sifat yang wajib turun bala Allah berupa tukar rupa paras, tukar rupa paras, dan juga terbelah muka bumi, terbelah bumi, lalu benamnya manusia di dalamnya. Banyak kes-kes yang berlaku ni, diperlihatkan, dipertontonkan kita di akhir zaman ni banyak berlaku. Bumi itu terbuka masuk umat. Dulu kita ni kerana dah terbayang sangat banyak sangat filem yang banyak cerita yang buka bumi, tanah buka, orang masuk tu, kerana bayangan kita. Dah, ini hak yang realiti. Bagaimana yang berlaku di Palu, di Palu, Sumatera. Memang depan mata nampak satu kampung ditelan bumi. Na'udzubillah min zalik. Bukan bermaksud satu kampung itu yang buat zalim dan sebagainya, buat maksiat kepada Allah SWT. Tetapi kalau berlaku sesuatu yang melampaui batas, sama ada orang alim ke orang maksiat ke yang duduk dalam kampung itu, akan ditunjukkan oleh Allah ke mana jalan, ditelan bumi dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan antara apa bacaan hadis kita pada hari ini memberi manfaat kepada kita bersama, dan kita nanti insya-Allah ada rezeki kita akan sambung lagi dalam bicara hadis ini. Hadis ini panjang lagi, menunjukkan tanda-tanda bila kita nampak perlakuan sini, ini adalah tanda akan turunnya bala Allah Subhanahu wa taala tanpa halangan. Wallahu taala a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم نور به قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.